Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina bi khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi pada pagi yang ceria ini. Alhamdulillah, pagi Ahad 11 Oktober. Bila kita sebut Oktober tu berarti suku terakhir tahun. Kita rasa baru sangat sambut tahun 2020. Nampaknya 2020 akan pergi meninggalkan kita hanya 2 bulan lebih sahaja lagi. Dan begitulah kita pun masa berlalu tanpa kita sedari. Apapun macam mana sedar atau tidak, kita sembahyang 5 kali satu hari satu malam. Dan itu mesti kita lakukan. Dan alhamdulillah sekiranya kita dapat menambah pelbagai ibadah di samping yang wajib, insya-Allah. Dan kita sebenarnya berada pada perjalanan yang semakin hampir dan semakin hampir kepada destinasi yang kekal abadi. Untuk menuju ke destinasi yang kekal abadi, kita perlukan bekal kita sepatutnya makin bertambah, kerana bukan perjalanan biasa. Kalau perjalanan biasa kita hanya membawa bekal yang sedia ada, tetapi perjalanan kita di dunia ini kita mengutip bekal setiap kita melalui masa, setiap kita melalui waktu. Dan ada pelbagai cara untuk kita menambah bekalan kita ke akhirat nanti. Bukanlah di akhirat nanti tiada makanan, tetapi berapa banyak kita bawa, maka begitu bergandalah yang Allah berikan menunggu kita di syurga nanti. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah sayangi kita semua, Allah sentiasa rahmati. Sebab Bonda dah ulang sebelum ini, kita rajin beribadat itu rahmat Allah. Kita mahu berbuat sesuatu itu rahmat Allah. Kadang-kadang kita rasa kita tak tahu nak buat apa. Saya 2-3 hari yang lepas, bukan 2-3 hari sampai hari inilah, Bonda rasa macam ada sesuatu yang tidak kena. Rasa semua benda nak buat malas.
buka Quran nak mengaji jadi malas, buka itu jadi malas, malas macam tidak mampu untuk melakukannya. Nak kata sakit tidak sakit sebab makan selera saja. Rasa nak baring pun tak tahu, tak selesa nak tidur. Mujurlah Allah masih benarkan, masih izinkan beristighfar, mengucap dan sebagainya. Allah masih bagi rahmat itu. Jadi pagi-pagi ni Bonda memang mohon sangat rahmat daripada Allah supaya Bonda dapat bersama-sama dengan semua di pagi yang ceria ini. Sebenarnya peringkat awalnya macam apa orang kata, macam nak kata nak rehatlah hari ni. Tapi fikir 2-3 kali, kalau saya rehat maknanya saya melayan perasaan yang bermalas-malasan itu. Harapnya hari ni bermulalah, sampai saya cakap, sampai saya nak live juga, mudah-mudahan kecergasan itu kembali. Saya mohon pada Allah apabila saya live ni kembalilah cergas semula. Bukanlah kita umur sebegini bukanlah nak sihat sangat macam orang muda, tapi sekurang-kurangnya jiwa cergas nak buat sesuatu, ada keinginan nak buat sesuatu. Jangan buat sesuatu bila tak berapa nak menjadi, kita rasa kecewa dan terus malas untuk buat seterusnya. Jadi doakanlah mudah-mudahan kita semua, bukan saya seorang, semua sekali diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berada di dalam syurganya. Okey, cuba kita pin siapa yang ada. Maznah Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia beri salam pada semua tu Okey, biasalah kita ada khidmat. Hari ni tak ada hari Ahad ni tak ada ke Masjid An-Nur Puan Maznah. Mudah-mudahan mungkin ada sekarang ni agak-agak macam PKP, macam COVID ni macam menggila semula, jadi mungkin ada kekangan-kekangan kita berdoa, sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang percubaan, segala dugaan yang datang itu kita terima, dan di sinilah kita menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam Hamisah mudah-mudahan sihat-sihat sejahtera. Okey. Kita ada Ermi Aziati, Dr. Ermi, Profesor Madya Dr. Ermi Aziati, apa khabar? Kita ada Wardi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Kita cuba lihat Ada Lutfia Arash, alhamdulillah semua mudah-mudahan terus sihat dan sejahtera kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya. Okey, kita teruskan kita punya tadabbur pagi ni. Minggu yang lepas kita baca ayat yang ke-36 tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya sentiasa beribadah, menyembahnya dan jangan mensyirikkannya. Maksudnya kita jauhi segala sifat-sifat yang boleh membawa syirik. Sebenarnya ini ada sambungan nanti sebab kita akan baca tentang bakhil, tentang riak dan sebagainya. Dia itu ada berkaitan dengan syirik. Jadi mudah-mudahan, dan sebenarnya Bonda dah terangkan sedikit, tapi oleh kerana ayat selepas ini menerangkan lagi, maka adalah satu kebaikan untuk kita mengulang dan mengingat kembali. Jadi ada beberapa golongan yang Allah minta kita berbuat baik pada mereka. Sebelum ini ayat 36, ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran. Jiran ini sebenarnya sama kedudukan dengan kaum keluarga. Siapa yang pernah baca buku Bonda, aku pasrah kalian pulang. Sebenarnya kalau kita tidak melalui dugaan, mungkin kita tidak tahu apa yang dikatakan jiran. Tapi bila dah melalui dugaan itu, jiran barulah kita rasa sangat bahawa jiran itu
orang yang paling hampir sebenarnya dengan kita. Mereka lah yang ada ketika kita sangat-sangat memerlukan orang ada di sekeliling kita. Dan sepanjang masa sebenarnya jiranlah yang ada. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada hantaran-hantaran Facebook, contohnya anak anda Hilma yang ialah dia duduk di sini, kemudian dia keguguran, sakit, masuk hospital. Saya tengok bagaimana jiran dia bantu dia siapkan kayu, makanan pantang. Ibu dia dah tak ada. Jangan sedih Emma kalau dia ada terdengar nanti rakaman dan sebagainya. Jangan sedih. Kemudian suami juga saudara baru. Walaupun saudara baru tapi keluarga suaminya tetap juga memberi layanan baik pada dia. Ini semua kita patut syukuri. Saya rasa satu kisah yang kita ambil pengajaran di mana kepentingan masa saya sebut jiran tadi, jiran adalah orang yang paling hampir. Jadi sakit pening kita sebenarnya jiran lah. Itu rahmat Allah lah kalau kita mempunyai jiran yang baik. Sebab itu di dalam hadis pun menyebutkan sebelum kalau kita memilih untuk tempat tinggal, kita pilih jiran yang siapa jiran yang ada. Jadi kalau nak cari rumah, nak cari tempat tinggal baru sama nak sewa atau nak beli, tapi paling penting belilah. Sebab kalau beli tu kita tak boleh pindah. Kalau sewa, kalau kita rasa tak puas hati, kita boleh pindah. Kita perlu ada jiran yang baik. Kerana jiran itu juga membawa kebaikan kepada kita. Dia berbuat baik, kita juga berbuat baik. Maksudnya bukan saja dia membantu kita, tapi kalau dia contoh dia seorang yang mutadayyin, orang yang kuat agama, maka kita juga akan menjaga lagi dan menjaga lagi. Jadi kalau rezeki kita berjumpa dengan jiran yang ataupun kita ada jiran yang tidak kuat agama, maka tanggungjawab kita untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin ada perkara yang dilarang mereka lakukan, maka kita kena beritahu dengan cara yang baik. Sebenarnya saya alhamdulillah dapat jiran-jiran benda ni tak ramai, tapi alhamdulillah semua orang-orang yang memang mutadayyin, jenis solat surau dan sebagainya. Jadi satu perkara yang itu memang rahmat Allah yang Maha Besar. Dulu pun saya tinggal, waktu saya cerita dalam buku itu, saya tinggal dalam kawasan yang perumahan, rumah teres, fahamlah rumah teres jiran banyak. Tapi bila saya menghadapi kesukaran, mereka lah yang utama yang datang menghulur bantuan. Okey. Itu cerita, saya ulang sedikit dengan ayat yang ke-36, mana Allah minta kita menjauhkan daripada sifat sombong dan angkuh. Sudah semua beritahu. Hari ini kita baca satu lagi ayat yang bersambung sebenarnya. Ayat itu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dia kata yang allazina yabkhalun, iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia berbuat bakhil serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka dan dari memberikan bantuan dan limpah kurnia Allah kepada kita ni banyak. Tapi kita bakhil dengan orang. Itu tidak boleh. Allah larang sama sekali. Wa yaktumuna ma atahumullah. Mereka sembunyikan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Min fadli, ini adalah daripada kemuliaan Allah. Jadi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita ada itu adalah kurnia Allah. Apa yang kita ada dalam apa sahaja, harta, ilmu, kesihatan dan sebagainya adalah kurnia Allah. So apabila dia kurnia Allah, maka kita juga perlu kembalikan kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikannya kepada Allah? Melaksanakan atau menggunakan kurniaan Allah itu pada jalan yang diredainya. Jadi bila sebut bakhil, sahabat-sahabat sekalian, bukan berarti bakhil harta sahaja. Memanglah yang paling jelasnya bakhil harta. Kikir orang kata. Kikir harta. Maksudnya
diberi harta tapi tidak mengeluarkan zakat, itu zakat memanglah wajib tapi memberi infak pun tidak mahu, membantu orang lain pun tidak. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa tidak cukup. Bila ada orang yang perlu, kita pun kira-kira duit kita. Duit saya dah tinggal 500. Dia nak 100, tinggal 400. Kadang-kadang syaitan ni kacau kita. Yang kacau tu dia akan cakap macam ni. Dia bukannya susah sangat yang kamu nak bantu dia. Kan? Bila datang syaitan ganggu kita tu, kita jadi masalah. Kita pun kira hari ni baru 11. Ada berapa belas hari lagi untuk sampai ke hujung bulan kalau makan gaji dah. Tiba-tiba ada orang nak duit. Nak minta tolong kita. Kita berfikir, Allah, saya pun tak cukup. Kan? Bila kita dah ada perkataan Allah, saya pun tidak cukup. Itu memang susah lah. Apatah lagi kalau kita memang ada, patutlah kita tak mau bagi, itu lagi susah lah. Tapi kalau yang tidak ada tu, kalau dia minta 100, bagilah 50. Kalau kita hanya ada, kita bagilah berapa yang ada. Jangan pula kita memberi sehingga kita tidak ada. Ya, itu masalahnya. Okey, itu dari segi harta. Apabila saya baca tentang bakhil ini, tuan-tuan dan puan-puan, bakhil ini ada banyak benda. Bakhil tenaga, bakhil juga. Bakhil ilmu, ada juga. Yang dikatakan yang dikatakan bakhil ilmu. Kita ni dikurniakan Allah ada banyak jenis ilmu. Ada orang belajar ilmu agama. Ada orang belajar ilmu baca Al-Quran, tarannum, tajwid dan sebagainya. Ada orang belajar ilmu ekonomi. Ada orang belajar, Allah kurniakan dia ilmu masak-memasak, jahit-menjahit. Ada Allah kurniakan mendekor, mencantikkan rumah, menghiaskan rumah. Sebab ilmu ini kurnia Allah. Macam mana kita belajar pun, kalau dia Allah tidak kurniakan kita, Allah tidak bukakan hati kita, kita tidak dapat juga. Memang kita sekarang selalunya kalau orang belajar sekolah, kita ukur dengan sijil, kita ukur dengan peperiksaan. Tetapi sijil dan peperiksaan itu belum tentu melambangkan ilmu orang tu bagaimana. Boleh jadi dia dapat A, katakan saya ambil satu subjek lah, subjek pendidikan Islam. Yang ini dapat A, yang ini pun dapat. Tetapi ilmu yang mereka dapat tu tidak sama. Dalam sijil sama. Tapi ilmu yang Allah anugerahkan itu tidak sama. Jadi apabila kita ada ilmu, kita perlu sampaikan. Cuma kadang-kadang kita ni diganggu syaitan juga. Kita fikir Allah, orang semua dah tahu buat apalah saya nak mengajar. Macam saya lah ni kan. Macam benda ni, benda selalu fikir. Bukannya mereka tak tahu, mereka boleh baca sendiri Quran, mereka boleh baca sendiri terjemahan, mereka boleh ini, boleh ini. Itu syaitan kacau lah. Tak payahlah buat live tu menyusahkan diri, nak kena jaga pula pukul 10.30 nak kena. Yelah, kita selalu kat rumah tak pakai tudung pun tak apa. Ni nak kena pula bersiap, nak kena duduk pula macam ni, tunggu terikat. Memang syaitan dia kan ganggu saja. Apatah lagi kalau ada sakit sedikit yang macam saya tak faham, datang malas saya 2-3 hari. Memang macam mengancam lah. Jadi kita kena didik hatilah dalam keadaan begitu. Saya terus baca istighfar, baca auzubillah minasyaitanirrajim banyak. Saya dah rasa ni memang syaitan ni kacau. Buat apalah ramai dah. Selalu sebut ramai dah ustazah-ustazah, ustaz-ustaz dekat Facebook tu yang buat live. Mereka boleh dengar, mereka boleh ini. Buat apa pula nak menyusahkan diri, awak dah tua lah, inilah macam-macam. Tapi inilah dia.
kalau kita bakhil, itu bakhil juga tu. Kalau kita tak mahu buat, itu bakhil namanya. Kadang-kadang orang datang jumpa kita, ajar saya ngaji. Itu saya memang ada problem besar kalau buat mengajar. Pertamanya suara saya tak sedap. Tapi bolehlah kalau nak ajar betulkan tajwid, insya-Allah boleh. Jadi kadang-kadang saya kata bacalah, saya nak dengar. Tapi saya nak baca dengan suara yang macam orang lain lah, tu susah. Itu kurnia Allah. Saya dah benda tahu sendiri, orang tak akan berminat nak dengar kalau benda yang nak baca secara berlagu ataupun secara ada bunyi sedap lah orang kata. Tapi selalu benda fikir bila maaf saya kena nak betulkan suara komputer saya lagi satu ni, dia mengganggu. Tintong-tintong pula dia. Inilah, kalau cucu saya selalunya jarang saya buka suara komputer tu. Kalau cucu saya lagi dia tengok-tengok tu dia buka suara sebesar-besar tidak. Okey, balik kepada cerita tadi. Allazina yabkhalun, mereka yang bakhil dan menyuruh manusia lain berbuat bakhil juga, dan disembunyikan apa yang dianugerahkan. Okey, tadi Bonda dah cerita tentang ilmu. Jadi apa sahaja ilmu yang kita ada, kita mestilah memberikan ataupun kita mestilah berkongsi dengan orang lain. Kalau kita ada harta, kita bantu orang yang memerlukan dari segi harta. Kalau kita ada ilmu, kita kongsikan kepada mereka yang memerlukan ilmu kita. Ada ilmu, macam Bonda sebut, ada ilmu orang lain sebenarnya tahu. Tetapi dalam keadaan tertentu ia perlu diulang untuk diingat. Ini Bonda banyak kali sebut, ia perlu diulang. Sebabnya itu dikatakan tazkirah, peringatan. Jadi kita perlu ulang. Jadi kalau syaitan kacau, buat apalah Rogaya, kamu nak pergi bercakap benda ni, lama dah orang tahu. Cerita bakhil ni bertahun dah. Daripada zaman kecil lagi kita sekolah agama, sekolah rendah dah dengar cerita bakhil ni. Tapi dia mungkin apabila kita tidak sebut, maka dia tidak akan menjadi peringatan, tidak akan menjadi tidak kita teringat ataupun kita tidak rasa tergerak hati untuk melakukannya. Betul tak? Bukannya mengajar tu mesti menyampaikan ilmu tu mesti buat live, mesti pergi mengajar surau, mesti pergi mengajar kelas macam-macam lah. Tapi kadang-kadang orang yang datang meminta tolong ataupun orang beritahu teringinlah nak masak ni, tak pandailah masak, dia pun kita boleh saja bagi. Kita boleh bagi tahu. Jangan pula kata saya pun tak pandai. Dia kadang-kadang ilmu masakan ni selalu orang ada timbul sedikit lah kan. Tak nak ajar orang. Sebab tu kadang-kadang dia begini. Kalau kita sekarang ni musim belajar PJJ lah, belajar kelas lah. Bila kita belajar, orang yang mengajar kita tu pesan jangan ajar orang. Dia bukan kata jangan ajar orang. Dia tak bagi kita ambil respi dia tu dan kita tepek respi tu kat Facebook ke kat mana-mana, kita beritahu ini respi kita. Itu plagiat namanya. Memang tak boleh. Sama juga macam benda ni belajar ambil gambar. Kemudian memanglah cikgu tu kata PDF yang diberi tidak boleh disebarkan begitu saja pada orang lain. Kerana kita belajar berbayar dan dia pun ada hak dia. Hak cipta dia. Kalau saya pergi sebarkan PDF yang dia bagi itu memang tidak betul. Kaedahnya tidak betul. Tapi kalau orang datang rumah, macam mana ambil gambar cantik, sikit-sikit kita setakat yang kita mampu, kita hajarlah. Tapi tak bolehlah saya beri PDF tu sebab ini hak orang yang memberi. Hak cipta dia. Dia tak benarkan bagi. Macam mana nak bagi? Macam itulah. Saya hanya beritahu, saya bolehlah ajar, styling dia macam ni. Ni macam ni, ni macam ni. Tapi saya tidak membongkar PDF. Itulah, bukan maksudnya itu katmanul ilm. Itu adalah hak cipta. Tetapi kalau
ilmu itu kita boleh ajar dengan orang. Bukan maksudnya memberi yang telah dicipta oleh orang lain kepada orang lain tanpa izin orang yang pertama. Tetapi kita boleh mengajar ilmu yang ada dalam pemikiran kita. Bukan boleh, maksudnya itu adalah satu yang mesti kita lakukan. Kita jangan bakhil pula. Macam tu. Sebab itu kadang-kadang bila saya tengok ada orang, misalnya saya, dia kata macam mana buat ni. Bunda bagi tahu. Tapi bunda cakap terus terang lah, bunda ni pun bukan pandai sangat. Bunda pun belajar kan. Jadi setakat yang bunda tahu, bunda ajarlah. Begitu juga sebenarnya kalau ilmu agama ni. Bukanlah bunda ni ingat sangat semua yang ada dalam kitab tu. Tapi kalau orang tanya hukum, bunda akan cari di dalam bunda akan cari dalam kitab, dalil-dalilnya. Sebenarnya bunda teringat bunda ada hutang, ada seorang bekas pelajar saya bertanya tentang hukum. Lupalah nak carikan. Saya dah janji, saya dah beritahu sedikit secara dasar, secara sutahi ataupun secara dasarnya lah. Tetapi tak beri secara detail. Saya janji nak carikan bukti-bukti dalam Al-Quran. Lupa, baru teringat hari ni. InsyaAllah nanti saya carikan. Okey, macam itulah. Kita kemudian satu lagi ni, itu dari segi ilmu, dari segi tenaga pula. Kita ni orang yang sihat. Kemudian ada orang perlu bantuan. Kita tengok jiran kita atau siapa-siapalah. Orang tua dia nak pergi kedai pun susah, nak pergi mana, duduk sendiri, anak dia jauh. So Allah kurniakan kita tenaga. Kita tak boleh bakhil. Kita kena pergi bantu dia, tanya dia nak beli apa hari ni, nak tolong belikan dan sebagainya. Tolong sidaikan kain atau macam-macam lagi. Itu tenaga. Tenaga. Jadi sebab itu tenaga itu juga kita tak boleh bakhil. Kadang-kadang kita ni bukan orang yang bijak dari segi ilmu. Bukan bijak maksudnya ilmu kita tak ada dalam bidang itu. Tapi kita ada tenaga. Contoh ada orang nak ajar masak. Ada orang nak ajar masak. Dia pun beritahu, saya nak ajar masak sekian. So kita pun share. Ataupun kita pun barrelkan, beritahu kawan-kawan semua ada orang nak datang ajar masak kat Dewan hari ni, ini. Itu satu penyebaran ilmu juga. Ini jangan kita bakhil tak. Biarlah. Aku seorang je pergi pun okey dah. Buat apa nak sibuk-sibuk ke orang lain nak pergi ke tak nak pergi. Itu boleh jadi bakhil juga. Jadi kita jangan bakhil. Saya nak cuba bacakan satu hadis Rasulullah berkaitan orang yang bakhil ni. An Jabir radhiyallahu anhu, Jabir meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaquz zulma fa inna zulma zulumat. Takutlah daripada berbuat zalim, kerana zalim itu adalah kegelapan. Itu boleh menyebabkan hidup kita ni sengsara, gelap. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi jangan zalimi orang. Saya rasa semalam bonda ada post dalam satu Facebook, satu hantaran di Facebook semalam. Sebab semalam adalah hari kesihatan mental. Sebenarnya semua orang terdedah kepada sakit mental. Sebabnya ni macam-macam lah, kezaliman dan sebagainya. Sebenarnya orang yang susah itu bukan orang yang dizalimi saja. Orang yang menzalimi pun susah. Hatinya pasti tidak tenang. Jadi kalau nak jadi manusia tenang, jangan zalimi orang. Jangan fikir macam mana nak jatuhkan orang lain. Jangan fikir nak tutup periuk nasi orang lain macam mana. Itu adalah menzalimi namanya. Kerana memikir itu pun sudah satu yang boleh menyebabkan sakit mental. Kadang-kadang kita tengok orang tu lepas satu dia orang dengki. Lepas satu ada orang mengadu. Kesian si Polan pula pergi cakap dia ni gini-gini, tak dapatlah dia naik pangkat dan macam-macam. Saya selalu istighfar. Sebenarnya orang yang buat macam tu adalah orang yang sakit. Dia sudah ada naluri yang tidak betul dalam hatinya. Dia sakit mental lah tu. Jadi kita perlu jauhi semua sifat-sifat itu. Kalau sikit-sikit ada, kita jangan kembangkan. Sebab kita ni manusia memang kurang. Manusia kita ni khulika dijadikan memang lemah. Jadi dalam kelemahan itulah kita memperbaiki diri kita, hati kita. Sebab itu ittaqullaha zulma fa inna zulma zulumat. Sebenarnya hadis ni panjang, dia nak cerita bakhil tapi dia cerita zalim dulu. Jadi bonda ceritalah zalim dulu. Kemudian wattaqus syuha.
Wattaqus syuha, jauhilah bakhil, kikir. Fa inna syuha, kerana bakhil itu ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Maksudnya umat-umat sebelum Muhammad hancur kerana kebakhilan. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, mereka telah kebakhilan itu boleh membawa kepada pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka boleh menghalalkan apa yang diharamkan. Itu orang bakhil. Contoh ni selalu berlaku. Saya pun tak tahu lah, masa saya kecil-kecil dulu lah, selalu tengok orang bergaduh pasal sempadan tanah. Boleh berlaga-laga ni. Orang kata boleh bertumpah darah lah kalau tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat sikit pun nak menjaga. Dia macam orang Yahudi lah. Sebenarnya diceritakan kisah ini adalah cerita Yahudi. Yahudi begitulah. Cuba lihat Yahudi sekarang. Dia bukan setakat bakhil, tetapi ambil tempat orang dan memaksa orang keluar. Itu asalnya bakhil. Bakhil kecil-kecil boleh jadi bakhil besar. Bakhil kita kikir sangat dengan ilmu kita, kikir dengan harta kita, bakhil dengan tenaga kita, maka dia akan menjadi besar. Satu lagi, sebenarnya betul lah sifat-sifat buruk kita tidak wariskan kepada anak-anak kita. Tapi percayalah, apa yang kita buat itu diteladani oleh anak-anak kita. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi ikutan kepada generasi kita akan datang. Kalau anda contohnya setiap pergi ke surau, anak ikut kan? Kalau ikut lah. Dia nampak bapanya masukkan duit. Dia tahu rupanya kalau pergi ke masjid itu masukkan duit. Kita singgah solat mana-mana kat selalunya kan kat masjid dalam perjalanan kita. Anak-anak yang kita bawa yang kecil-kecil tu dia tengok, oh rupanya masukkan duit. Rupanya begitu dan begini. Kita pergi musafir, kadang-kadang luar negara pun. Kita pergi musafir. Kita dah solat, dah Alhamdulillah, kita tumpang basuh muka, tumpang macam-macam. Kita pun tengok ada tong duit. Kita masuk duit. Orang yang bersama kita akan lihat. Terutamanya anak-anak kita, dia akan ikut, mudah-mudahan dia juga akan lakukan dengan baik. Okay. Itu antara yang yang berkaitan dengan bakhil tadi. Maksudnya kita memang sentiasa menjaga sifat bakhil kita supaya tidak bertambah ataupun tidak, jangan dia menjadi sifat yang tabiat yang tidak boleh hilang daripada diri kita. Dan kita takut orang tahu kita ni ada, maka yaktumu nama atahumullah. Apa yang kita ada itulah kurniaan Allah. Jadi kita buat. Sebab itu kalau ada orang minta tolong, kita perlukan tenaga kita, kita jangan kata dia ada anak sihat walafiat, tak nak tengok mak dia, saya pula kena tolong. Itu pun kadang-kadang itu syaitan tu kacau kita. Kemudian akhir ayat ini Allah sebutkan wa'tadna lil kafirina azaban muhina. Maka dia kata orang yang bakhil itu adalah orang yang menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sembunyikan. Sebab itu memang ada dari segi hukum dikatakan katmanul ilm, orang yang menyembunyikan ilmunya adalah orang yang diberikan azab. Jadi janganlah kalau ada apa-apa ilmu itu berbagilah kepada orang. Sama ada ilmu itu kita sampaikan dengan berbayar ataupun tidak. Tidak berbayar itu lagi baguslah. Tetapi dalam dunia sekarang ni bila sibuk dengan berbayar itu pun dikira tidak bakhil. Tapi ada orang berbayar pun tak nak ajar.
berbayar pun dia tak mahu. Sebab dia tak nak orang lain ada yang pandai sama dengan dia. Jadi ini satu masalah besar lah ya. Dan saya memohonlah ya kepada mana-mana yang pernah mengajar atau sedang mengajar, bila ada pelajarnya mahu mengajar orang lain secara berbayar, janganlah dilarang. Kerana ilmu ini pun pinjaman Allah. Okey. Dan satu lagi, kita pun dulu belajar berbayar. Betul tak? Kita pun sekarang, kitalah pula yang mengajar. Kita dah mengajar, kita kata, oh ilmu ini tak boleh diajar kepada orang. Tapi macam tadilah, saya pun tidak berapa gemar kalau saya buat PowerPoint. Lepas tu saya dah ajar orang tu ambil PowerPoint, saya jaja macam dia yang buat. Kita pun rasa, yelah kita bukanlah tidak halalkan, tapi itu ada katakan hak cipta. Bukan setakat dia ajar dengan PowerPoint yang kita buat tu. Dia buat buku pula daripada PowerPoint kita, letak nama dia. Itu namanya ciplak besar. Dari segi hukum penulisan. Jadi hukum dunia kena juga ikut, hukum akhirat pun lain juga. Tapi yalah, kadang-kadang ada orang tu tidak tahu yang dikatakan salah atau benar apa yang dia lakukan. Tapi selalu orang macam tu dia nampak kesalahan orang, tetapi kesalahan sendiri tidak nampak. Ini ada masalah. Okay. Dan kita baca ayat seterusnya, ayat yang ke-38. Nah, ini juga ada berkaitan dengan bakhil tadi. Selepas Allah sebutkan kita mestilah bersifat pemurah, iaitu tidak bakhil, sentiasa menolong orang, menggunakan ilmu yang ada, menggunakan harta yang ada, tenaga yang ada dan macam-macam lagi kita ada. Kita boleh bantu orang. Mungkin kita apa-apalah ya yang kita boleh bantu orang, kita bantu. Kemudian di sini wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Maksud dia kata selepas Allah cerita bakhil, dan ada pula golongan begini Allah sebut dalam ayat yang ke-38, hati-hati sahabat diri saya dan semua sahabat sekalian. Mereka yang membelanjakan harta mereka ria'an nas, untuk mendapatkan, belanjakan harta untuk menunjuk-nunjuk. Ria'an nas, riak kita panggil dalam bahasa Melayu. Mencari perhatian orang. Wala yu'minuna billah, dan tidak beriman kepada Allah. Maksudnya dia bukanlah tujuannya membelanjakan harta itu untuk betul-betul nak bantu orang lain, tetapi dia mahu pujian, dia mahu orang lain melihat dia sebagai seorang yang baik membantu orang lain. La yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, tidak juga hari akhirat. Wa may yakuni syaitan lahu qarina. Dan di sinilah dia telah menjadikan syaitan qarina. Qarina itu sahabat, kawan. Seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Bagaimana orang riak itu boleh dikatakan berkawan dengan syaitan? Sebab dia layan syaitan. Syaitan ini sentiasa ada. Cuma kita ni layan kehendak dia atau tidak. Contoh kita dah hari ni keluar dah berapa, RM50 ke berapa bantu orang. Syaitan pun kata tiba-tiba kita jumpa orang, kamu ceritalah kamu ada bagi sekian-sekian. Kadang-kadang syaitan ini pandai tau. Tak apalah cerita je, bukan cerita maksudnya. Bukan, syaitan tu tak cakap pun nanti gini-gini. Dia bisikkan kat kita, kita pun cakap, kita bukan main lagi susun ayat cantik, tidak menunjukkan riak. Alhamdulillah dapat pula jumpa dia. Bolehlah ulur sikit. Bukan nak ceritalah, dia kata. Bukan nak ceritalah, tapi peluang kan, peluang.
Jadi bunyi tu macam sedap. Bunyi tu macam bagus. Macam takut riak. Tapi sebenarnya riak. Sebenarnya riak ini datang dari hati. Jadi tak semestinya kalau kita bercakap tu kita riak. Tetapi apabila di dalam hati itu ada niat untuk menunjuk, apabila kita bercakap, maka itu riak lah. Sebab itu lebih baik tak cakap. Sebab kalau kita cakap, mulut kita tu kadang dia membantu hati yang meniat tidak bagus. Walaupun asalnya kita nak cakap tu tak riak pun. Tak riak pun. Memang tak nak cerita. Tapi tercakap, lepas tu bila orang puji, dum, hati kita menjadi boom, menjadi riak tanpa kita sedar. Sebab itu lebih baik tak cakap. Lebih baik kita diam. Okay? Katalah kita pun orang tanya, kita nak cakap apa ni Ustazah, kita nak cakap ke ni Ustazah derma sekian. Senangnya tak payah cakap. Sebab kalau cakap itu ada saja puncanya nanti. Kadang-kadang ada je orang memuji asalnya. Dan pujian itu ikhlas. Tapi syaitan tolong, kerin ini jadi masalah. Jadi kita tidak mahu berkawan dengan syaitan, kita elak perkara-perkara yang boleh membawa kita berkawan dengan syaitan. Kalau kita dah tahu syaitan itu membantu untuk membuat perkara yang tidak baik, maka kita elakkan, menjauhkan diri daripada syaitan itu. Kerana memang sebenarnya riak ini, kita ni memang menjaga riak ini mesti betul-betul kuat hati kita baru boleh elak. Nanti saya nak cerita tentang ada perkara yang asalnya bukan nak riak tapi jadi riak. Sebab riak ini dia kata boleh membawa pada tidak beriman pada Allah, tidak juga beriman pada akhirat. Sebab kita buat sesuatu adalah kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana hari akhirat. Tetapi gangguan. Ini bukan hanya untuk orang yang berderma, orang yang membantu, memberi infak saja, tapi walaupun dia sebut allazina yunfikuna amwalahum. Tapi kerana sambungan cerita Bahil tadi, orang yang infak ilmu pun boleh saja riak. Boleh saja jadi angkuh, jadi sombong dan sebagainya. Macam-macam lah sebab orang ni, orang lain pun mudah memuji. Jadi bila orang puji tu, lebih baik istighfar. Bila orang memuji, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita ingat bahawa pujian itu adalah kepada Allah. Pujian itu kerana Allah menganugerahkannya. Bukan pujian itu untuk kita. Pujian itu alhamdulillah, pujian itu bagi Allah. Itu cara didik hati. Sebenarnya mendidik hati ini berpanjangan. Bukan hanya sekali-sekala. Mendidik hati ini adalah satu perkara yang mesti sentiasa kita lakukan. Bukan semalam aku dah istighfar, hari ini hatiku sudah terdidik. Tidak. Sepanjang masa. Sebab syaitan tu bekerja sepanjang masa. Syaitan ni tak ada masa rehat. Kita pergi tidur, dia pun ada. Kita apa pun dia ada. Yang dia tak ada kalau kita istighfar, kita baca Quran, kita baca ni, itu syaitan tak ada. Itu pun dia cuba kacau tu. Bagi kita mengantuk lah, bagi kita malas lah. Itulah benda rasa bila 2-3 hari, 2 hari ke 3 hari. Memang benda rasa malas sangat. Buka itu, saya rasa saya pergi ambil wuduk, saya fikir bahawa ni memang syaitan sedang berusaha. Tak kira lah syaitan itu syaitan bentuk mana pun kan. Kadang-kadang syaitan itu pun datang dalam bentuk sihir orang dan sebagainya. Tapi bunda tak pernah kata lah. Cuma bunda fikir mungkin daripada diri sendiri yang tak kuat. Tak kuat. Okey. Kita baca. Saya bacakan satu hadis ni pada komputer saya yang lain. Rasulullah pernah bersabda ya. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Ini kita bahasa syirik hari itu kan. Dia kata sesungguhnya perkara yang aku paling takut ke atas kamu ialah syirik kecil. Qalu masyirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia syirik kecil itu?
Ya Rasulullah, qala ar-riya'u. Riya itu adalah syirik kecil. Kalau sahabat semua ingat lagi, Bonda sebut waktu kita cerita tentang syirik hari itu, beberapa hari yang lalu, bahawa di antara syirik ialah kita melakukan sesuatu perbuatan itu kerana kita mahu dilihat orang lain kita adalah baik. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah, pada hari akhirat nanti, bila sahabat bertanya apa itu syirik kecil wahai Rasulullah, bersabda ialah riya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman pada hari kiamat kelak, pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan. Jural nas bi'amalihim. Izhabu ilal lazina kuntum turaun. Tengok tu. Ini bukan mudah. Kalau kita riak, contoh kita beribadat ni, kita buat apa? Kita rajin pergi masjid contohnya. Supaya orang-orang nampak kita ahli surau, ahli masjid. Nanti di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, pergilah kamu kejar orang yang kamu nak tunjuk amal kamu. Patut kau tunjuk pada Allah, ini kau tunjuk pada manusia. Pergilah. Allazina ila allazina kuntum turaun, kepada orang yang kamu nak tunjuk. Tunjuk kamu punya amal. Fid dunya fanzur hal tajiduna indahum jaza. Barulah kamu tengok perbuatan kamu itu adakah ada balasannya kalau kamu tunjuk. Maksudnya, adakah orang yang kamu nak tunjuk itu boleh beri kamu balasan baik sebagaimana Allah akan bagi. Itu sebab kita berhati-hati sangat. Apa sahaja perbuatan yang kita nak buat, niat kita ni, hati kita, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, nak sedekah pun istighfar, supaya syaitan tu tak datang. Nak beri ilmu pun istighfar supaya syaitan tu tak kacau. Bagusnya kamu beri mengajar ni kan, ramai orang tengok, puluh-puluh ribu followers kamu. Hebatnya kamu, hebat. Tak sebut hebat jadi hebat. Itu kerja syaitan. Kerja syaitan untuk memuji kita. Tidak bertepat. Jadi dalam keadaan ini kita istighfar subhanallah, istighfar astagfirullah, tasbih subhanallah, mudah-mudahan syaitan itu lari. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak. Jangan kita bila orang puji saja, orang sanjung saja, kita pun sudah macam naik ke langit sudah. Ingatlah, pujian itu hanya sementara. Pujian itu mungkin berlangsung hanya setahun, mungkin 2 tahun atau paling lama 10 tahun. Akhirnya, belum pergi ke akhirat lagi, belum lagi dikira di akhirat, kita sudah bersendirian. Lihatlah bagaimana berapa ramai orang masyhur sebelum ini, bila dia di hari tuanya tiada siapa pun yang tengok. Itu belum lagi fikir tentang hari akhiratnya. Dia kejar akhirat, bukan kejar pujian orang. Itu perkara yang perlu kita ingat. Dan kita na'udzubillah wali'azibillah, Allah kata, Rasulullah kata, bersabda, yang paling aku takut pada hamba-Ku ialah syirik kecil. Apakah syirik kecil? Ialah riak. Riak nak bersedekah, riak nak bagi ilmu, riak nak tolong orang, tenaga, riak. Wali'azibillahi min zalik. Jadi, pokok pangkalnya ialah niat kita, bersihkan hati kita. Dan syaitan memang sentiasa ada, jadi kita sentiasa minta perlindungan daripada syaitan. Min waswas syaitan. Kita daripada waswas syaitan. Jadi saya teringat saya teringat satu pertanyaan ni waktu saya selalu berceramah dulu. Ustazah, dia kata, suami saya tak nak pergilah sembahyang jemaah kat surau. Dia kata nanti jadi riak. Itu pun syaitan kacau.
Yang nak jadi riak tu bukan nak jadi orang puji. Yang nak jadi riak tu kita. Kalau kita rasa ada timbul riak, kita buang riak tu. Kita kata kita pergi kerana Allah, kita pergi kerana Allah. Sampai di surau, sampai di masjid, doa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat riak. Ya Allah, saya pergi ni betul-betul kerana-Mu, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Orang puji bagaimanapun, tidak bangga, jangan sebut. Jangan ulang-ulang, jangan tayang-tayang. Supaya orang puji kita. Dia sampai dia kata, Ustazah, dia nak pergi semayang, boleh tak dia cari jalan yang orang tak nampak dia? Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun niatnya bagus tu. Tetapi bukanlah sampai macam tu, susah sekali. Yang penting hati kita, bukannya orang pegang hati kita, kita pegang hati kita. Kalau orang puji, rajinnya pergi surau, mengucap cepat. Alhamdulillah, cakap semuanya daripada Allah. Allah beri kesihatan, kita pergilah. Mudah-mudahan dia pun tergerak hati nak pergi. Jangan pula lagi cerita orang lain puji saya pergi surau. Itu riak dah. Bila kita pun bukan main lagi. Sekarang ada Facebook ni risau juga. Alhamdulillah hari ni saya mendapat pujian daripada jiran-jiran kerana saya rajin pergi surau. Rajin pergi masjid. Jamaah di masjid. Memanglah itu riak. Orang puji tak apa. Mudah-mudahan dia gerak hati nak pergi. Tapi kalau kita sebar pula pujian orang, itu memang riak lah. Ya? Jadi, apa yang Bonda nak sebutkan ya tentang riak ini, sebenarnya kita berbuat sesuatu bukan kerana Allah. Bukan. Itu riak lah kalau bukan kerana Allah. Jadi, bagaimana nak elakkan riak ialah kita buat niatkan memang kerana Allah. Saya dah Bonda sebut tadi, pertamanya kita istighfar. Kita dekatkan diri kepada Allah sebelum kita buat kebaikan. Kita tanya diri kita, kenapa saya buat ni? Kerana Allah. Ingat bahawa Allah itu memberi rahmat kepada kita. Sebab itulah kita boleh buat. Kalau bukan dengan rahmat Allah, kita tak boleh buat. Bukan dengan rahmat Allah, kita tak dapat pergi jamaah kat masjid. Kalau bukan kena rahmat Allah, kita tak dapat bangun malam. Kalau bukan rahmat Allah, kita tak dapat nak buat macam-macam nak hafal, nak apa semua tak boleh kalau bukan rahmat Allah. Jadi, janganlah kita bangga sendiri. Begitu. So, yang kedua nak mengelakkan riak, memang kita kena baca macam-macam penyuci jiwa. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir kepada Allah. Banyakkan meminta kepada Allah supaya dijauhi. Okey. Ada satu perkara yang berkaitan dengan riak ini. Kadang-kadang sebenarnya memang bukan untuk riak. Contohnya kita ceritakan itu dengan niat supaya orang lain juga melakukannya. Niat itu adalah baik. Tapi hati-hati dalam perkara ini, kita perlu sangat-sangat berhati-hati. Kita boleh beritahu orang, mengatakan saya buat begini-begini supaya dia menjadi contoh kepada orang lain. Tetapi perkara ini memang susah sedikit. Kadang-kadang terlalu mudah dia tertuis kepada riak. Jadi kalau boleh elakkanlah. Saya mungkin boleh bagi contoh. Ada seseorang contohnya memerlukan bantuan. Ada dia kebakaran ke, dia mendapat bala lah, dia sakit ke atau macam-macam. Kemudian kita mengambil langkah. Okey, kita kumpul duit, kita kata. Kita biasa buat begitu kan. Okey, kawan-kawan, kita sahabat semua, kita ada grup WhatsApp ke apa ke, kumpulan kawan-kawan ke. Okey, kita kalau boleh kita kumpul ni, mudah-mudahan kita dapat bagilah kepada sedikit bantuan. Itu bukan riak. Itu masuk di dalam satu hadis yang mengatakan man sanna sunnata khair fattabi 'alaiha falahu ajru.
sesiapa yang memuliakan sesuatu kebaikan, maka apabila ada orang ikut, maka dia dapat pahala. Apa yang orang ikut dia tu, dia dapat pahala. Wa mithlu ujur man ittaba'ahu. Dia dapat juga pahala dia buat baik, dapat pahala orang yang buat baik tu pun dia dapat serupa dengan pahala orang itu. Ghair manqus, tidak ada kurang apa-apa, min ujurihim syai'a. Jadi itu boleh. Kita beritahulah, okey, kita kumpul duit. Kita nak orang bagi banyak, kita pun cakap, okey, mungkin kita boleh bagi RM50 kot. Tapi saya bagi lebih, saya bagi 200 ni, 300 ni. Saya tarik duit sekian helai. Itu tidak baiklah. Kita beritahulah bahawa kita sama-sama menyumbang. Tujuan kita supaya orang mencontohi. Orang mencontohi. Itu tidak mengapa. Saya nak beri contoh macam pernah hebohkan cerita Avilio. Dia oleh kerana tahulah dia derma tu bukan benda kecil-kecil, duit 300, 400 masuk dalam envelope bagi ke orang. Dia bagi barang apa semua dan kita tahu bahawa perkara itu memang mudah dihebahkan. Dan bila dihebah kita tengok orang lain pun buat. Orang yang tak pernah pergi rumah orang pun pergi bagi. Itu contoh. Dan dia boleh, insya-Allah dia mendapat pahala. Orang pun sibuk juga mengatakan riak. Sebenarnya yang riak itu hati dia, bukan hati kita. Jadi kita tak ada tuduh orang riak. Kalau dia niat untuk hebahan itu supaya orang lain ikut, maka dia tidak riak. Kenapa kita yang nak hukum dia riak? Macam mana sebut hari ni, kita gerak hati kita. Sebab itu kita berhati-hati. Kalau kita nak tunjuk, boleh dengan tujuan supaya orang lain ikut. Tetapi berhati-hati. Jangan sampai kalau orang puji kita, kita pun boom, kita punya perasaan, maka menjadilah kita riak. Tetapi kita nak menuduh orang riak, tidak boleh. Sebab kita bukan pegang hati dia. Yang pegang hati dia ialah Allah. Yang melihat hati dia Allah, bukan kita. Cuma kita bolehlah mengingatkan kalau ada sahabat kita lihat dia bercerita tentang dia berderma berapa, kita boleh, bukan depan orang, menasihat secara inilah, kurangkan sedikit sebab nanti boleh menjadi riak. Boleh jadi dia marah, kita tegur, tetapi ini adalah tugasan kita. Kalau dia kata hati saya, betul hati dia. Kita boleh cakap, alhamdulillah, memang hati itu dia saja yang tahu. Hati dia tu niat kepada Allah. Jadi kita tak boleh komen, kita tak boleh beritahu, hebahkan bahawa dia ni riak, dia ni bangga diri. Kerana perasaan itu hanya Allah yang tahu. Niat dalam hati dia tu hanya Allah yang tahu. Jadi kita berbicara hari ini, pelihara hati kita supaya jauh daripada riak. Bukan kita tahu, kita nak hukum orang tu riak, orang ni riak. Tak, kita bukan sampai kepada mengatakan mereka riak. Jadi boleh saja kita buat sesuatu yang baik supaya orang lain ikut. Juga buat baik. Dan bila orang lain juga buat baik, maka pahala kebaikan yang dia buat itu juga adalah dapat kepada mereka yang memulakannya. Begitu juga kalau kita memulakan perkara yang buruk, man sanna sunnat syarr fattaba 'alaiha kana 'alaihi wizruhu. Kalau kita mulakan benda buruk, orang lain ikut, maka dosa orang buat benda yang dia ikut tu dapat ke kita juga. Jadi kita kena jauhkan setengah. Jadi inilah yang kita perlu berhati-hati. Contoh kita buat benda buruk yang orang ikut. Kita kan jumpa-jumpa je kita dah mula buka cerita gosip mengata orang. Lepas tu tuntun masuk macam-macam cerita. Ya memang dia gini. Kita sudah memulakan satu perkara buruk. Dan dosa dia semua pergi juga sama macam mana dosa dia pergi kat kita semua dosa-dosa itu. Kalau 3 orang ikut, 3 tambah 3 kali 3 dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita ni eloknya kita muliakan kebaikan, kita supaya orang ikut,
kita jangan sekali-kali mulakan keburukan. Kerana memulakan keburukan itu juga kita kata masalu auzar man ittaba'ahu ghair manqus, tidak ada kurang min auzarihim syai'a, daripada dosa mereka. Jadi kita mulakan yang baik, mudah-mudahan kita dapat pahala baik. Kita mulakan, kita jauhkan daripada membuat yang jahat, kerana yang jahat itu boleh bila orang buat keburukan itu kita juga mendapat dosanya. Jadi itu sahajalah celoteh kita pagi ini dengan 2 ayat yang kita baca, dan 2 ayat ini adalah menceritakan pertamanya tentang jauhilah sifat bakhil, kerana bakhil itu boleh menjadikan kita kufur nikmat. Lupa pula benda nak cerita. Kufur nikmat. Allah anugerahkan kita nikmat dan kita bakhil pada orang, maka kita kufur nikmat. Ada ilmu kita sembunyikan, kita kufur nikmat. Ada tenaga kita tidak bantu orang, kita boleh jadi kufur nikmat. Kita ada harta dan kita tidak bantu orang, kita boleh jadi kufur nikmat. Itu dah. Masa yang bekerja ni duit banyak, derma dah. Dah pencen, dah tak cukup dah. Jangan fikir tua baru nak berderma, tua baru nak infak. Bila tua ni macam-macam lah pula perginya duit. Perbuatan lah, itulah, inilah. Jadi jangan nak kata tunggu tua baru nak berinfak. Ada harta, infak terus. Kemudian yang kedua, kita hari ini baca tentang riak. Dia ada berkaitan juga dengan membantu tadi, tidak simpan ilmu dan sebagainya, iaitu menjauhi sifat riak. Kerana riak itu adalah qarin syaitan. Syaitan menjadi qarin, syaitan menjadi sahabat orang riak. Bukan qarin itu selalu kita dengar orang kata qarin. Dia ada qarin tu yang ada bela-bela, saka panggil qarin. Tak. Qarin itu sahabat maksudnya. Jadi kalau kita riak, kita bersahabat dengan syaitan. Cukup itu pagi ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami, rahmatilah kami, jauhilah kami daripada sifat bakhil, jauhilah kami daripada sifat riak. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah hati kami, berilah hidayah kepada kami, tenangkanlah hati kami untuk melakukan amal ibadahmu hanya kerana-Mu, ya Allah. Kuatkanlah hati kami, bukakanlah hati kami, lembutkanlah hati kami untuk sentiasa menggunakan apa yang kamu kurniakan kepada kami pada jalan yang engkau redai dan hanya kerana-Mu, ya Allah. Jauhilah kami pada syirik, sama ada syirik yang sebenar syirik ataupun syirik kecil. Jagalah keimanan kami dengan melakukan amal dan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.